warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini 22 hari bulan Mac 2020 bertempat di Akademi Darul Ifta. Saya ingin mengambil sedikit ruang untuk sama-sama kita mengisi masa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apabila kita disoal oleh Allah tentang masa yang diberikan oleh Allah telah kita gunakan untuk ketaatan kepadanya dan juga mendapat manfaat di dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik untuk diikuti oleh seluruh umat akhir zaman, bermula daripada bangun sehinggalah Nabi tidur kembali. Urusan yang paling kecil daripada memotong kuku, menunaikan hajat di dalam tandas, sehinggalah urusan jual beli dan pentadbiran negara, kesemuanya mempunyai petunjuk dan role model yang sempurna daripada kehidupan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga bila kita hari ini, generasi muda khususnya, yang diuji oleh Allah SWT dengan satu wabak COVID-19 yang sudah pun pandemik, menyerang kebanyakan negara-negara dunia. Banyak puluhan dan ratusan hikmah yang kita belajar daripada suasana ini secara langsung dan tidak langsung. Subhanallah. Semoga setiap yang berlaku menambahkan iman, menambahkan berat timbangan mizan kita, dan meningkatkan keyakinan kita kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Sayyidina Umar pernah berlaku suasana seperti ini. Penyakit berjangkit yang kesan terburuk ia adalah mematikan orang. Berlaku pada tahun 18 Hijrah dan penyakit itu terkenal di kalangan ahli sejarah Islam dengan Ta'un Amwas. Dalam satu hadis yang diriwayatkan, Nabi SAW sebut kepada seorang sahabat yang bernama Auf ibn Malik. Dalam satu peperangan, Nabi duduk di dalam satu qubbatu udumin u'dud sittan baina yaday sa'ah. Nabi kata kira 6 benda
yang akan berlaku sebelum kiamat. Yang pertama Nabi sebut mauti, kematianku. Thumma fathu Baitul Maqdis. Yang kedua pembukaan Baitul Maqdis. Yang ketiga mutan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Kematian yang besar seperti mana kematian kambing-kambing yang mati secara tiba-tiba. 3. Thumma istifadatul mal. Dan kemudian Nabi sebut limpahan harta benda. Thumma fitnatun. Ada lagi hadis tu, saya sebut secara ringkas. Kemudian fitnah yang masuk ke dalam semua rumah orang Arab. Thumma hudnatun. Dan yang terakhir sekali adalah perdamaian di antara kalian wa baina banil asfar. Hudnah, perdamaian di antara kalian dan baina banil asfar. Antara tanda kecil kiamat yang kalian mesti saksikan sebelum kiamat, mesti kalian akan saksikan 6 benda ni. Kebanyakan ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ini, apabila sebut mutanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, kematian besar-besaran, maka mereka merujuk kepada penularan wabak yang membunuh pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitulah pada tahun 18 Hijriah, yang mana penyakit itu seperti yang saya sebut tadi dinamakan sebagai ta'un Amwas. Amwas nama satu kampung yang berdekatan dengan Palestin ataupun Syam ketika itu, dan dikatakan penyakit ta'un itu berasal dan berpunca daripada situ. Ketika itu Sayyidina Umar di Madinah, di pusat pemerintahan, bersama dengan ramai di kalangan para sahabat yang muhajirin dan ansar di Madinah. Dan ketika itu juga di Syam, Syria khususnya, Syam, penyakit itu sedang merebak, tetapi belum lagi kuat, belum lagi tersebar, masih lagi di peringkat kecil-kecilan. Jadi Sayyidina Umar waktu tu dalam rangka lawatan bersama dengan para sahabat untuk ke Syam. Apabila sampai di sempadan, quwadul junud lil muslimina fi Syam, panglima-panglima tentera orang Islam yang ada di Syam, Amr bin al-As, Syurahbil ibn Hasanah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kibarus sahabah, keluar daripada bumi Syam dan berjumpa dengan Sayyidina Umar di sempadan. Beritahu, kata, sekarang ni muncul penyakit ta'un yang membunuh. Maksudnya ta'un ni dia penyakit zaman hari ni, kalau kita tengok COVID-19 ni macam tu lah. Banyak simptom yang sama, antaranya panas badan terlampau panas. Ta'un tu, badan akan jadi panas. Dia datang macam simptom-simptom ni juga, dia campur dengan sakit kepala, demam, badan panas, batuk, sesama. Kemudian dia berjangkit dan kemudian ending dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di peringkat permulaan Sayyidina Umar dalam rangka nak ke Syam, tapi pimpinan-pimpinan utama, para sahabat yang duduk di Syam, yang telah pun berada di Syam sebagai pasukan tentera ketika itu, keluar bagi tahu, wahai Amirul Mukminin, kami sekarang ni sedang berdepan dengan satu penyakit. Kemudian Sayyidina Umar pun bertanya kepada pendapat masyakhah minal ansar wal muhajirin, orang lama daripada ansar dan muhajirin.
dan kebanyakan mereka memberi nasihat untuk Sayyidina Umar berpatah balik kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dan waktu itulah datang agak lambat Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Waktu itu datang agak lambat. Kemudian dia yang bagi tahu, aku ada maklumat tentang perkara ini. Satu hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bihi bi ardin, apabila kamu mendengar bahawa satu-satu tempat itu telah pun dijangkiti dengan ta'un, fala taqdimu alaih, jangan masuk ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan sekiranya kalian berada di tempat penyakit itu, fala takhruju firaran minhu, dan janganlah pula kalian keluar daripada tempat itu. Maksudnya kuarantin. Fala takhruju firaran minhu, jangan keluar daripada tempat itu. Nabi dia tak bagi secara detail, tapi Nabi sebut pasti bertepatan dengan apa yang dikaji oleh manusia. Maka Nabi sebut, bila berlaku, jangan masuk ke tempat yang tersebar wabak, dan apabila kamu dah duduk di situ, jangan keluar, supaya tidak, ini kita fahamlah, supaya tidak menyebarkan wabak dan penyakit itu kepada orang lain. Jadi Sayyidina Umar pun bila dia dengar daripada Abdul Rahman ibn Auf, dia puas hati, maka dia pun buat keputusan untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu ketua di Syam, berkata, atafirru min qadarillah, apakah kamu lari daripada ketentuan Allah wahai Amirul Mukminin? Maka Sayyidina Umar bin Khattab jawab, lau qalaha ghairuka ya Abu Ubaidah, kalaulah orang lain yang sebutkan perkataan yang bagi Sayyidina Umar tidak sesuai perkataan tersebut, na'am ya, nafirru min qadarillahi ila qadarillah, kami lari daripada ketentuan Allah kepada ketentuan Allah. Tindakan yang dibuat oleh Sayyidina Umar itu adalah betul dan dipersetujui oleh kesemua para sahabat yang besar di kalangan Muhajirin dan Ansar, seperti yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Sayyidina Umar balik ke Madinah Al-Munawwarah, penyakit itu tersebar dengan begitu banyak. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhum, Amr bin al-As, sahabat-sahabat yang besar inilah, Suhail ibn Amr, sahabat-sahabat yang besar ini mengeluarkan arahan untuk semua kekal di rumah masing-masing. Jangan ke mana-mana, seperti yang disarankan oleh Nabi SAW, supaya tidak tersebar penyakit ini dan menjangkit kepada orang lain. Dan ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang ta'un. Apa pandangan syarak tentang ta'un ini? Maka Nabi pun sebut, annahu azab yab'athuhu Allahu ala man yasha. Ta'un ni, ataupun yang kita ni COVID-19, tapi sifat dia sama. Dia kena orang dan waktu tu pun tak ada ubat, tidak ada penawar, hampir sama. Dia panas badan dia jadi sakit, panas, demam, panas yang bersangatan, kemudian mati. Hampir sama macam COVID-19. Maka Nabi pernah sebut dengan jelas, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi kata, innahu azab, sesungguhnya penyakit yang macam ini, kalau kalian tengok, dia adalah azab yang Allah hantarkan kepada orang yang Allah kehendaki, iaitu kepada orang yang bukan Islam. Kepada orang bukan Islam, dia adalah azab. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ini berita yang sangat baik untuk orang Islam di Malaysia dan di seluruh dunia ni. Bila kenal dengan penyakit ni, ketahuilah bahawa sesungguhnya penyakit yang macam ni, yang wabak berjangkit yang berakhir dengan kematian ini,
Nabi kata dia adalah rahmat Allah untuk orang-orang beriman. Subhanallah. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un. Tidak ada seseorang pun yang terkena dengan penyakit ini. Ta'un ataupun yang seumpama ni, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Kemudian dia bersabar, berada di tempat dia kena. Itu sama dengan saranan kerajaan. Sebab tu jangan buat tafsiran sendiri. Kan, suruh lawan dengan saranan kerajaan. Kerajaan kata jangan keluar. Siap beli tiket ramai-ramai lagi. Kan, naik ETS balik kampung. Tak dengar nasihat Rasulullah, panduan yang agama bagi dan juga yang kerajaan bagi. Fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Orang yang kena tu kemudian dia tunggu, dia kekal di tempat dia kena. Sabiran, rawat-rawatlah. Boleh dirawat, yang nak dirawat, silakan. Yang mana yang dalam kad dirawat itu, yang terkena dengan penyakit itu, sabiran, dia bersabar, muhtasiban, dia yakin ada pahala daripada Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu, dia tahu bahawasanya, dia yakin bahawasanya dia tidak terkena penyakit ini, illa ma kataballahu lahu, melainkan disebabkan apa yang telah pun ditentukan oleh Allah kepadanya. Siapa yang kena penyakit ni, penyakit yang wabak macam ni, sehingga membawa kepada kematian, dia sabar, dia yakin boleh ganjaran daripada Allah, dia yakin hak kena ni kerana Allah pilih dia, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Nabi kata, kalau dia mati, maka dia mendapat seperti pahala mati syahid. Riwayat Imam Bukhari. Hadis ni diriwayat Imam Bukhari. Nah. Jadi ganjaran dia besar, melainkan kita tak tahu benda ni sebenarnya telah pun pernah berlaku zaman sahabat. Sayyidatina Aisyah pun pernah tanya Nabi tentang ta'un. Nabi pun sebut dengan jelas. No? Jadi alhamdulillah, daripada dua hadis itu kita pun faham bahawasanya mereka yang sabar itu akan diberikan ganjaran seolah-olah seperti ganjaran orang yang mati syahid. Maka saya menyebut kepada para waris, kepada mereka yang terkena dengan ujian ini, yakinlah, kerana Allah memilih orang itu. Memang kita cakap macam mudah, memang pun saya pun tahu berat, kan? Berat bila kena tu berat. Tak semudah untuk mengungkapkan perkataan. Tetapi apa yang boleh membantu kita ialah bisyarah, kabar gembira daripada Nabi SAW. Saya pernah cakap dekat staff saya kata, siapa nak kena wallahu alam, tak tahu. Adakah orang miskin? Adakah orang tu kotor? Adakah orang tu kaya? Adakah orang tu bersih dia tak kena? Maka kita mendapat jawapan, negara kedua tertinggi di dunia yang kena ni Itali. Itali tuan-tuan, bersih ke kotor? Negara Itali bersih. Orang dia bersih ke kotor? Bersih. Kaya ke miskin? Kaya. Maju ke mundur? Maju. Tetapi Allah menulis untuk menghantar azab itu kepada orang yang bukan Islam di sana. Walaupun mereka kaya, walaupun mereka bersih, walaupun mereka maju, walaupun mereka lah yang paling ke depan antaranya tentang ilmu pengetahuan. Azab untuk orang yang bukan Islam, rahmat untuk orang Islam. Jadi siapa yang kena ni dia tak kenal doktor ke orang biasa ke, doktor pun kena, doktor pakar pun kena, doktor. Dia doktor. Maka itu rahmat kepada orang itu apabila dipilih ataupun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kena perkara tersebut. Termasuklah sahabat yang besar yang kita cerita tadi, selepas Sayyidina Umar balik ke Madinah Al-Munawwarah,
taun tersebar luas di bumi Syam. Syam ni macam besar Kedah aja, Bahkan taun ketika itu, tuan-tuan sekalian, di Syam sahaja 25,000 orang mati. Sehinggalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang sahabat besar tu meninggal, lagi yang lain meninggal, sahabat-sahabat besar, diambil alih tempat oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang yang pakar dengan pengurus pentadbiran ni. Maka dia asingkan orang, dia bawa orang duduk yang sihat, duduk di tempat tinggi apa semua, dengan kuarantin lebih spesifik yang dilakukan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu itu kemudian berkurang. Tetapi sudah 25,000 orang meninggal, termasuklah sahabat yang besar yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, saya rasa setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.